Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita, tapi sebenarnya ia hanyalah satu cerita yang panjang tapi Abang kerat kepada 3. Iaitu pengalaman daripada seseorang yang sangat istimewa. Nanti Abang beritahu apa yang istimewanya. Inilah pertama kali Abang dapat cerita yang seistimewa daripada sini. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah membesarkan dan mendidik kita semua. Jadi abang tak nak panjang-panjang melerit lagi, kita akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini, pertama kali abang dapat daripada Brunei Darussalam. Berlaku pada tahun 2004. Yang sampaikan kepada abang cerita ni namanya Miqdam. Wah, memang sedap namanya. Cuma dia kata dalam cerita kali ini minta digunakan nama samaran iaitu Mika. Jadi sepanjang cerita nanti abang akan sebut nama Mika. Kisah ini berlaku dekat Brunei, dengan lebih tepat lagi dekat satu kampung yang dinamakan Kampung Mentiri. Jadi kalau orang-orang Brunei kat sini tahu tentang Kampung Mentiri, nanti komen kat bawah. Nanti beritahu kat abang macam mana keadaannya, lokasinya, sebab abang belum pernah lagi sampai ke Brunei. Ceritanya pada tahun 2004. Mika kata daripada kecil sampai ke besar dia ni selalu berpindah randah sebab ayah dia selalu bertukar-tukar kerja. Jadi dia kata menyewa adalah benda yang paling bagus. Dia tak boleh beli rumah sebab dia kata memang banyak kali pindah. Daripada satu rumah sewa ke satu rumah sewa, jadi banyaklah pengalaman yang dia timba. Dalam banyak-banyak rumah sewa yang dia sewa, ada satu rumah sewa dekat Kampung Mentiri yang betul-betul melekat dekat pengalaman dia sebagai seorang manusia lah. Maksudnya dia pengalaman yang sangat luar biasa pada kampung dekat sini. Cerita ni dia kata, pada waktu tu dia masih lagi bersekolah menengah, bersekolah rendah. Dia bersekolah rendah, jadi disebabkan bapak dia bertukar kerja ke tempat kerja yang baru, dia orang pun berpindahlah dekat satu rumah. Rumah ni pula macam ada unsur-unsur separuh batu separuh papan. Rumah ni 2 tingkat, bawah tingkat disewakan kepada orang lain, tingkat yang ke atas, yang kedua disewakan kepada orang lain. Jadi disebabkan si ayah tak naklah menyusah-nyusahkan keluarga dia untuk manjat-manjat tangga, dia pun si ayah ni menyewa di tingkat yang bawah. Nak jadi cerita paling bagus sekali dekat rumah ni, kata Mika, iaitu rumahnya berdepan dengan sekolah. Jadi dia memang tak ada masalah nak sekolah, nak pergi sekolah, bapak dia tak payah hantar, dia boleh terus berjalan kaki terus ke sekolah. Nak jadi cerita pula, selain daripada bapa dia sendiri yang bekerja, si emak juga bekerja untuk menambahkan ekonomi keluarga. Disebabkan rumah diorang ni berdepan dengan sekolah, jadi banyaklah pelanggan-pelanggan. Kalau dibuat jualan-jualan tu kan, macam ada gerai-gerai depan sekolah, selalu kita tengok masa zaman kita sekolah dulu kan. Jadi mak dia selalu buat kuih waktu malam dan berjual depan rumah. Dia kata duduk dekat rumah tu dia tak lama. Lebih kurang 2 tahun je dia duduk kat situ. Lepas tu dia pindah dekat rumah lain. Bukan disebabkan bapak dia bertukar kerja, tapi disebabkan rumah tu sendiri. Sebenarnya dah banyak kali abang ceritakan kisah seram rumah. Dan setiap kali abang ceritakan kisah seram berkenaan dengan rumah, sama ada bilik, tetap juga abang rasa seram. Cerita ni pun tak kurang seramnya. Pada mula-mula pindah dekat rumah tu, kata Mika, tak ada masalah pun. Biasalah. Bila pindah dekat tempat baru, benda pertama yang dia orang buat sebagai adik-beradik yang masih waktu tu bersekolah rendah, dia ni pula, Mika ni anak yang sulung, sampai dekat rumah baru tu, aktiviti pertama ialah cop bilik. Bilik laki mana, bilik perempuan mana, bilik mak ayah mana. Daripada kecil hasrat Mika, dia kalau boleh nak ada bilik sendiri, nak ada ruangan sendiri. Tapi disebabkan rumah tu hanya ada 3 bilik aja, jadi terpaksalah bilik tu dibahagikan mengikut jantina. Bukan jantina, mengikut jantina lah kan. Adik-beradik lelaki 1 bilik, adik-beradik perempuan 1 bilik, mak ayah 1 bilik. Sewaktu membersih-bersihkan rumah tu,
Mika dah rasa ada yang tak kena dengan rumah ni. Dalam banyak-banyak bilik, ada 2 bilik yang betul-betul buatkan dia rasa meremang bila masuk dalam tu. Bukan dia aja, tapi mak ayah dia sendiri mengaku. Walaupun mak ayah dia tak mengaku depan dia orang adik-beradik, yelah, mak ayah takkan nak cakap, bang seram bang, bilik ni seram bang, bang seram bang. Tak cakap macam tu. Nanti anak pula jadi takut. Tapi melalui perbualan emak dan ayah dia yang didengari oleh Mika secara senyap-senyap, tahulah Mika, 2 bilik tempat anak-anaknya tidur adalah bilik yang agak seram mengikut kata si emak. Jadi tapi ayah dia cakap, cepat-cepat ayah dia tangkis, jangan risau, kita banyakkan selawat Nabi, kita banyakkan zikir, insya-Allah kita tak akan diapa-apakan. Dalam bilik perempuan tak ada masalah. Yang ada masalah adalah dalam bilik lelaki. Waktu abang baca cerita ni, dia sampaikan kepada abang waktu melalui email, abang rasa macam seramnya lain macam. Seramnya sebab abang ada pengalaman yang lebih kurang sama dengan cerita ni, tapi belum lagi abang ceritakan dekat mana-mana channel YouTube. Selalunya kalau abang ceritakan kisah abang, kan abang ceritakan dekat YouTube orang lain kan, baru rasa macam seronok sikit. Kalau cerita dalam YouTube sendiri, abang rasa macam tak berapa nak seram pula. Okey, sambung cerita. Waktu diorang tengah mengemas-ngemas rumah tu, dekat dalam bilik yang patutnya ditempatkan anak-anak lelaki dalam bilik tu, ada satu almari kayu. Dan almari tu cukup besar bagi seorang budak sekolah rendah, kata Mika. Dengan pintunya yang besar, waktu nak bersihkan almari, dalam almari tu, dan memang almari tu bagus. Mak dia kata boleh letak baju anak-anak dalam tu, tak payahlah beli almari lain. Waktu diorang nak bersihkan almari tu, waktu si ayah buka pintu almari, mereka semua nampak sebuah lukisan perempuan yang tergantung. Kalau abang ambil lukisan tu, pu bakar. Itu kalau abang. Tapi si ayah kata ini hak orang. Kita ni tukang sewa. Jadi kita tak boleh alihkan barang ni sesuka hati. Biarkan lukisan tu tergantung dekat dalam almari. Kalau nak digunakan, bolehlah digunakan. Tapi dia kata jangan dibuat apa-apa dengan lukisan tu. Sebagai seorang anak, bila tengok ada lukisan dalam almari, kita boleh terus-terus terfikir, lukisan apa yang sampai disorok-sorokkan dalam almari? Dan lukisan tu bukan diletakkan, disendengkan dalam almari. Tak, digantung dalam almari dan ditutup pintu tu dan dikunci, seolah-olah lukisan tu dijaga untuk sesuatu. Abang pun tak tahu kenapa. Nanti abang ceritakan. Sejak daripada tu, dia kata diorang tak berani nak gunakan almari dalam bilik lelaki. Walaupun gunanya untuk menyangkut baju. Sanggup sangkut baju dekat paku-paku yang ada di sekitar dinding-dinding bilik. Maknanya nak guna almari tu memang tidaklah. Lagi-lagi, kata Mika, setiap kali dia pandang lukisan tu seolah-olah macam tersenyum pada dia. Mula-mulanya yang perasan benda ni adalah adik lelaki dia. Tanya, dia cakap dengan abang dia. Bang, dia kata, abang perasan tak lukisan tu senyum-senyum dekat orang yang memandang dia? Jadi Mika ni macam malas nak ambil pot sangat. Dia pun buat tak tahulah dengan apa yang adik dia adukan. Jadi pada satu hari lebih kurang maghrib macam tu, dia rasa macam apa yang adik dia cakap berulang-ulang kali ni dia kena siasat. Jadi lepas-lepas semayang maghrib masa tu, mak dia ada dekat dapur tengah buat-buat kuih. Si Mika ni pergi buka pintu almari. Dalam keadaan cahaya yang samar-samar, walaupun lampu Kalimantan pada waktu tu, dia nampak lukisan tu memandang tepat ke arah dia. Dan yang paling dia terkejut, tiba-tiba bibir lukisan tu ternaik seolah-olah dia tersenyum ke arah Mika. Punyalah Mika terkejut. Dia tutup pintu almari tu sekuat-kuatnya sampaikan si emak ni marah. Yelah, dia kata ini barang orang. Kau buat apa tu menutup pintu almari? Gitulah marahnya. Abang tak boleh nak buat baik. Kita bayangkan aja. Jadi sejak daripada tu, Mika beritahu pada adik-beradik dia, jangan sekali-sekali kala buka almari tu untuk buat apa-apa aktiviti tu, utama duk main nyogok-nyogok. Jangan dalam almari tu. Sebabnya dia kata memang betul lukisan tu
tak mesra dengan kita. Dia tak naklah cakap tu lukisan tu berhantu. Tak nak. Dia tak nak adik-adik dia takut. Cuma cakap lukisan tu tak mesra lah. Dia kata, biarkan dia dalam tu. Abang tak tahu nak cakap Brunei macam mana, tapi lebih kurang macam tu lah kan. Jadi, sejak daripada tu, lukisan tu terbiar dalam almari, tak dibuka sampai diorang pindah keluar daripada rumah tu. Pada satu hari selang daripada beberapa hari daripada peristiwa tengok lukisan dalam almari, berlaku sesuatu yang sangat tak diduga. Pada waktu petang tu, waktu diorang semua tengah main dekat depan rumah, tiba-tiba adik diorang yang bongsu, yang perempuan, yang paling rapatlah dengan Mika, pergi ke belakang rumah. Dia kata dia nak cari mainan. Pelik dia kata. Jadi diorang pun biarkanlah si adik bongsu tu pergi ke belakang rumah. Dekat belakang rumah tu tak adalah hutan, tapi ada macam semak-semak sikit. Bila sampai dekat belakang, abang salah cerita, selepas beberapa minit, adik dia datang semula ke depan daripada belakang dengan membawa beberapa mainan. Dan mainan tu sangat cantik, seolah-olah macam baru dibuang. Waktu tu Mika tanya dengan adik dia, dapat kat mana mainan ni? Adik dia bercakap, dekat belakang rumah. Ada banyak lagi mainan bang. Ada yang letak bateri, ada yang tak letak bateri. Ada yang bergerak-gerak sendiri. Ada yang meloncat tau. Seram pula. Sekarang bukan apa? 1.45. Terlepas. Yang gitu. Jadi banyaklah mainan-mainan yang dia kata. Jadi bila dengan pertama kali adik dia cakap macam tu, tak menarik pun perhatian Mika untuk pergi tengok. Jadi dia pun biarkan adik dia. Bila adik dia cakap, bang boleh tak sekali lagi adik nak pergi belakang nak ambil mainan? Kau pergilah. Abang nak main mainan kat depan ni. Main police entry dekat depan ni. Jadi adik dia yang bongsu tu jalan ke belakang. Selang 2-3 minit, adik dia kembali semula ke depan. Bawa mainan lagi. Kali ni mainannya dia bawa lagi moden daripada mainan yang sebelumnya. Jadi si Mika ni pelik. Mana kau dapat mainan ni? Ada bang, banyak gila kat belakang tu. Dia kata abang nak ambil pun boleh. Memang banyak, merata-rata, bersepah-sepah. Dan jadi Mika tanya, ada budak lain ke dekat belakang tu? Adik cakap tak ada bang. Adik je yang duduk memungut mainan-mainan tu. Jadi Mika pun dengan adik-beradik dia yang lain rasa macam tertanya-tanya, adakah mereka akan dapat mainan baru? Sebab Mika kata pada waktu tu hidup keluarga dia agak susah. Jadi untuk dapatkan mainan, itu adalah satu benda yang mewah. Jadi bila dapat mainan percuma macam ni, lepas tu adik dia cakap ada mainan letak-letak bateri, kata kontrol, apa benda semua yang kontrol. Jadi Mika rasa seronok sebab waktu tu dia pun masih lagi budak lagi kan. Jadi dia pun arahkan adik-beradik dia yang lain, dia ajak adik-beradik dia yang lain untuk lari ke belakang. Nak tengok ada tak mainan. Punyalah Mika terkejut. Seperti apa yang adik dia cakap, tak ada satu mainan pun. Jadi dia cakap dengan adik dia, tadi kau cakap ada banyak mainan ni, tak ada pun. Tadi ada bang, ada banyak mainan. Tapi entahlah mainan ni hilang ke mana kan. Jadi pada malam tu, selepas diorang sembahyang isyak, sembahyang maghrib dan makan malam, adik-beradik Mika berebut mainan-mainan yang dibawa balik oleh si adik bongsu. Yang nombor 2 berebut, yang nombor 3 berebut, nombor 4 berebut, sampai yang bongsu nombor berebut. Berebut mainan macam nak gila. Sampaikan, Mika kata, ada satu yang ganjil. Iaitu punyalah diorang berebut. Diorang ni adik-beradik tak pernah memukul. Tak pernah memukul, mencederakan satu sama lain. Tapi disebabkan mainan tu, adik-beradik diorang bergaduh sampai berdarah. Macam seolah-olah dirasuk oleh sesuatu untuk mereka bergaduh teruk. Waktu tu Mika rasa tak tahu nak buat apa. Mika pergi mengadu dengan mak dia. Waktu tu si emak tengah buat kuih lah kan. Dia mengadu dengan mak dia. Mak cepat, mak kat depan, mak adik-beradik dah bergaduh, berketuk-ketuk kepala mak sampai berdarah. Mak dia istighfar panjang. Terus mak dia pergi ke ruang tamu. Waktu ni malam ni. Pergi ke ruang tamu, tengok apa yang berlaku. Memang betul. Sampai berwrestling, bertumbuk. Si kakak ni sanggup tumbuk adik yang bongsu. Walaupun adik yang bongsu tu kecil lagi. Macam ni tumbuk. Berdarah-darah hidung si adik ni. Ya Allah, mak dia kata, korang dah gila ke apa? Jadi mak dia rampas semua mainan tu. Mak dia letak mainan tu dekat dalam letak dekat dalam bilik lelaki di atas almari yang ada lukisan tu. Dengan harapan si emak
dengan harapan anak-anaknya tak ambil lah mainan tu. Sebab semua takut dengan bilik tu kan. Takut dengan lukisan, almari dengan bilik tu. Jadi bila letak mainan tu semua dekat atas almari, tak ada siapa lah nak ambil kan. Habis-habis daripada situ, mak dia cakap, korang ni daripada bergaduh semua, meh teman mak dekat dapur. Teman mak buat kuih. Jadi dah kesat-kesat air mata, kesat-kesat hidung yang berdarah tu semua, masing-masing si anak-anak dia berkumpul ke sebelah mak dia, keliling mak dia sambil-sambil mak dia buat kuih. Mak dia buat kuih sambil-sambil tu mak dia ajar anak dia, jom kita selawat sama-sama. Hui, terharu abang bila dia cakap itu. Jom selawat sama-sama. Jadi dia orang berselawat sambil buat kuih. Tengah-tengah mak dia buat kuih, tiba-tiba dia orang semua dengar ada bunyi mainan. Dan bunyi itu adalah bunyi satu robot. Memang tahu. Di antara mainan-mainan yang diletakkan dekat atas almari, ada mainan yang berbentuk robot. Cumanya, mainan tu kena letak bateri. Mana datangnya bunyi itu? Jadi si emak ni, bukan dia takut, tapi nak menguji, nak bagi si anak lelaki ni, iaitu Mika, untuk bertanggungjawab pada adik-adik dia. Mak dia bagi arahan, Mika, ambil kerusi, cuba tengok dekat atas almari, mainan tu ke yang berbunyi? Mula-mula Mika cakap dia takut gila nak pergi tengok. Ish, Kang Mak, kalau saya tengok dekat atas almari, lain muncul Mak. Jangan risau, selawat Nabi, Mak nampak daripada sini. Sebab dia kata biliknya tak berapa jauh sangat. Rumahnya kecil je, dia kata. Biliknya tak jauh sangat daripada tempat mak dia buat kuih. Jadi Mika ni dengan ambil kerusi, dengan berani-berani, tak berapa nak berani, dia pun pergilah ke dalam bilik tu, dia buka lampu dan dia panjat kerusi, tengok mainan-mainan yang ada dekat atas almari. Memang betul, mainan robot yang sepatutnya ada bateri bergerak sendiri. Padahal pada waktu tu Mika cakap memang tak ada bateri dekat minyak, dekat robot tu, dekat mainan tu. Jadi Mika tutup switch off. Tadi dia kata switch on, dia kata. Walaupun tak ada bateri tapi switch on. Dia offkan bateri, barulah robot tu tak bergerak-gerak dan dia turun, tutup lampu, beritahu dekat mak dia. Mak, dia kata, robot tu bergerak mak, tapi tak ada bateri. Waktu tu Mika kata, kalau mak dia marah atau mak dia naikkan suara, dia memang menangis. Dia takut sangat, dia kata, sebagai seorang budak. Mak dia peluk Mika, suruh Mika selawat sama-sama dengan mak dia. Bagi kekuatan. Hui, memang bagus mak Mika ni. Jadi, bila berselawat ramai-ramai, jadi tenang. Pada waktu tu, bapak dia, kalau tak silap abang, bapak dia ada dekat ruang tamu, ataupun bapak dia tak dekat rumah. Lebih kurang macam tu lah, gitu. Jadi peristiwa malam tu betul-betul buatkan mereka semua jadi takut dan lebih berhati-hati. Sejak daripada tu juga tak ada siapa ambil mainan dekat atas almari misteri itu. Satu petang, waktu tu mak dia tengah berborak-borak dengan ayah dia, yang anak-anak tu semua tengah main dekat ruang ruang depan rumah. Mak ayah dia dekat ruang tamu berborak-borak sambil minum-minum. Waktu tu Mika malas nak tengok, malas nak join adik-adik dia main. Dia hanya tengok aje daripada jauh yang adik dia main, supaya adik dia tak cedera atau adik dia tak jadi benda-benda yang bukan-bukan kan. Waktu Mika tengah duduk dekat tepi pintu, yang mana pintu tu adalah terus ke ruang tamu, Mika dengar sesuatu benda yang tak sedap dia nak dengar. Dia dengar perbualan mak dengan ayah dia. Mak dia mengadu. Setiap malam sejak dia orang pindah ke rumah tu, waktu mak dia buat kuih, sewaktu suami tidur, anak-anak tidur, tinggal mak dia seorang mengelepit karipak, buat onde-onde, mak dia selalu dengar orang berjalan mengelilingi emak dia. Walaupun dalam keadaan siang, tapi mak dia boleh nampak tapak kaki yang berjalan mengelilinginya. Jadi si ayah tanya, awak tak takut ke? Jawapan si emak, demi anak dan keluarga, dia sanggup asalkan dia kata benda tu tak memunculkan diri. Mungkin dia punya cara dia macam, yah tak kisah bang, yah kalau hantu keluar ke apa keluar, asalkan anak-anak makan, yah okey je. Agaknya macam tu lah si mak cakap. Tak adalah cakap macam ayat drama kan, macam abang buat mula-mula tadi. Macam tu lah dia kata, agaknya lah membayangkan pengorbanan seorang mak kan. Bila dengar macam tu, tak kekecut perut jadinya si Mika ni.
Malam tu berlaku sesuatu yang menjadi titik kepada diorang mula berbincang-bincang nak pindah ke rumah. Malam tu je. Malam tu, waktu tu diorang memang tak beranilah sejak daripada pindah rumah tu. Anak lelaki dengan anak perempuan tak beranilah tidur dekat dalam bilik masing-masing. Diorang akan bentang toto, tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Mak ayah haji yang tidur dekat dalam bilik. Jadi, pada malam tu, tengah-tengah tidur dia kata, memang cuaca agak sejuk sebab semuanya berselimut dia kata. Jadi tengah-tengah tidur tu tiba-tiba dia dengar ada orang kejut dia. Dia buka mata. Mika nampak depan mata dia adalah adik dia yang bongsu, yang paling rapat dengan dia. Dia tanya adik kenapa tak tidur lagi. Adik kata adik takut. Jadi dia kata jangan takut, tak ada apa-apa dekat rumah ni. Lagipun rumah ni kan terang, ada lampu dapur. Tak ada benda-benda ditakutkannya. Jadi Mika suruh adik dia baring semula. Adik dia pun baring. Dia orang sambung tidur. Selang beberapa minit, adik dia ni kejut Mika semula. Dan Mika bangun dalam keadaan yang agak marah jugalah. Kenapa kejut abang? Dia kata, tidurlah dah malam, tengok dah pukul 3 pagi dah ni. Adik jawab, takut. Dia kata, apa yang nak takutkan? Adik tak boleh tidur. Adik tak boleh tidur. Dia kata, apa takut? Cuba cakap dekat abang sekarang. Ni abang luku kepalanya. Oh, berani abang dia. Jadi adik jawab, adik tak boleh cakap. Adik takut sangat. Mika pun suruh adik dia tidur sekali lagi. Dan Mika letakkan tangan dia di atas bahu adik dia. Dengan harapan adik dia akan tidur dah tak rasa takut lagi. Tengah-tengah di sedap-sedap Mika tidur, tiba-tiba dengar suara orang menangis. Bila dia bangun, dia tengok adik dia terhesak-hesak nangis. Macam tu lah. Terhesak-hesak nangis. Yang menyebabkan mak dan ayah terpisat-pisat mata keluar daripada bilik. Tanya, dah kenapa ni menangis tengah malam? Jadi Mika beritahulah yang adik dia kata takut. Waktu tu mak ayah tanya dengan si adik ni, adik takut apa? Adik dah tak nak cakap, dia je, menangis je. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, mak ayah dia bawalah si adik ni tidur bersama-sama dia orang dekat dalam bilik. Mika pun tidurlah dekat dalam bilik, dekat ruang tamu dengan adik-beradik dia yang lain. Jadi esok paginya Mika tanya dengan adik dia yang bongsu, sebenarnya apa yang menyebabkan dia rasa takut malam tadi, tak boleh rasa macam tak tenteram. Jadi adik dia cakap, mula-mula waktu dia tidur, dia dengar macam ada orang suara berbisik. Dia bangun, dia nampak ada satu benda hitam dekat sudut rumah menghala ke dapur, dekat dengan bilik lelaki. Waktu tu dia kata dia terlalu takut dan dia kejut abang dia. Tapi abang dia marah, dia balik. Abang lah marah, orang nampak benda tu hitam tinggi, matanya merah. Jadi waktu tu Mika kata, okey, tu kali pertama kau kejut abang. Kali kedua kenapa kau kejut abang semula? Kali lagi kedua lagi takut bang. Dia bukan berdiri, dia main haga-haga. Sergah. Dia main sergah bang. Dia nyurut dekat belakang pintu dekat bilik lelaki. Tiba-tiba bang saya pandang lama-lama dia. Macam tu. Kalau abang pun. Tak payah adik Mika. Abang hara lepas tu. Mau. Astagfirullah. Memang segah-segah macam tu kan. Kalau mukanya cantik. Tak apa. Muka hitam dia kata. Mukanya hitam. Memang suka. Lepas tu adik dia cuba kejam mata. Bila buka mata tak nampak. Dan tiba-tiba dia sergah. Lagi sekali. Ekstrim gangguannya. Jadi waktu tu adik dia nangis. Kejut Mika semula. Mika kata tidur. Lepas tu abang dia cakap, kenapa kau tak cakap malam tadi? Dia kata, malam tadi tak boleh nak cakap sebab ketakutan. Jadi kali ketiga yang kau menangis tu kenapa pula? Dia kata benda tu bukan datang satu. Kali ketiga benda tu datang ramai-ramai bang. Daripada dapur, daripada bilik lelaki ramai-ramai. Bukan dapur. Daripada bilik lelaki dia ramai-ramai keluar. Main segah-segah bang. Itu yang adik nangis. Itu yang menyebabkan adik dia nangis malam tu dan masuk tidur dekat bilik mak dia. Meremang dia dengar cerita tu. Campur pula dengan cerita mak dia siang tadi kan. Dia rasa kejut perut lah dengar cerita macam tu. Jadi dia ceritalah dengan mak ayah dia dengan apa yang berlaku. Jadi rupanya mak ayah dia pun dah sedar dekat dalam bilik yang ada lukisan tu ada sesuatu yang tak selesai. Ada sesuatu yang tinggal dekat situ. Jadi
pengalaman daripada si adik ni menyebabkan si ayah cuba cari rumah sewa yang lain. Diorang dah tak tahan lagi, diorang perlu pindah. Pengalaman Mika yang ketiga adalah pengalaman penutup yang menyebabkan diorang semua pindah daripada kampung tu, pindah daripada rumah tu. Pada waktu tu, Mika kata dekat luar hujan panas. Jadi disebabkan hujan panas, walaupun hari cuti, diorang tak dibenarkan untuk main dekat luar. Jadi diorang pun mainlah dekat dalam rumah. Tapi bila main dekat dalam rumah, bersepah-sepah, marahlah si mak kan. Mak marahlah, kena kemas banyak kali. Jadi si emak ni arahkan, anak-anakku semua main dekat dalam bilik. Disebabkan ada 2 bilik aja, sama ada bilik lelaki dengan bilik perempuan, diorang adik-beradik berpakat untuk main dekat dalam bilik perempuan untuk mengelakkan daripada, ya kalau dalam bilik lelaki kan seram pula kan main dekat dalam bilik perempuan. Jadi diorang pun adik-beradik ni ramailah masuk dekat dalam bilik perempuan, walaupun bilik tu jarang digunakan, tapi masih ada lagi almari yang boleh diorang, yang selalu diorang gunakan untuk letak pakaian, ada katil semua. Jadi waktu masuk dekat dalam bilik tu, Mika sendiri yang buat benda ni. Mika tutup pintu bilik tu untuk mengelakkan daripada bising, dan Mika kunci pintu tu, dan kuncinya diletakkan dekat pintu tu. Dan diorang pun teruslah main. Kungkang main. Tiba-tiba si adik nak pergi minum air. Dia pun nak keluar pada bilik. Dia pulas tombol pintu. Terkunci. Jadi dia pun pelik, bang bilik terkunci. Tu kunci ada dekat situ, kau buka je lah. Ada cakap, mana ada kunci? Kunci tak ada tu. Jadi bila Mika pandang tengok ke arah pintu, memang tak ada kunci. Pelik dia. Tadi dia yang kunci. Memang dia letak kunci tu dekat pintu tu. Jadi diorang ni pun bergendang lah kat luar. Mak tolong, mak tolong. Mak dia pula daripada dapur, masak-masak kan. Mak dia tengah masak siang waktu, lupa mak beritahu siang. Jadi mak dia yang tengah masak ni berteradah pergi ke bilik. Dah kenapa ni? Mak dia risau. Buka pintu. Dia orang cakap, mak tak ada kunci, mak kunci hilang, pintu terkunci. Lah, mak dia kata, mungkin tercempak kat mana-mana. Dia orang cari adik-beradik, tak jumpa kat mana-mana kunci tu. Mika kata memang mustahil adik-adik dia ambil kunci, sebabnya adik-adik dia semua ada dekat depan dia. Kunci tu memang tercetuk dekat pintu tu. Tak ada siapa yang alih. Siapa yang alih? Lukisan. Takkanlah kan, dia kata. Jadi dia kata bergendang lah. Adik dia sakit perut, nak berak tak boleh, nak kencing tak boleh. Sampaikan dia orang semua dalam ketakutan. Mak dia terpaksa keluar daripada rumah, pergi ulur air melalui tingkap. Tingkap pula ada jeriji. Jadi ulur air. Tingkap pula dia kata jeriji je kecil. Jadi nak ulur botol air tu tak boleh. Ataupun cawan tak boleh. Mak dia terpaksa masukkan air dekat dalam plastik dan bagi pada anak-anak dia. Macam tu juga dengan makanan. Nak buka tak boleh. Nak kopak rumah orang. Dia kata nanti kos pula kan. Keluarga dia orang bukanlah keluarga kaya, dia kata. Jadi makanan pun macam tu, dibungkus dekat dalam plastik, dihulurkan di celah-celah tingkap, jeriji tingkap. Anak-anak dia menangis-nangis. Adik-adik Mika semua dah menangis-nangis. Dahlah dia kata dekat dalam bilik tu kipas tak boleh nyala, panas. Lepas tu dengan adik-adik menangis, nak terberak, nak terkencing pun tak boleh. Hara. Sampai satu tahap semua adik dia nangis. Sampaikan Mika dah tak tahu nak buat apa. Mika rasa macam stres sangat pada waktu tu. Sampaikan dia marah. Dia marah dalam bilik tu. Tolonglah, jangan kacau. Kau nampak tak adik-adik aku ni dah menangis. Waktu tu mak dia ada dekat tepi tingkap. Sedih mak dia tengok macam mana perasaan seorang abang nak melindungi adik-adik kan. Kau buka lah pintu. Dia marah pasal tu. Jerit. Kalau abang jerit warga kan sekarang ni. Dah pukul 2 ni kan. Buka lah pintu. Adik aku nak kencing, adik aku nak berak. Sampai hati. Kita ni hidup dekat dalam alam yang sama. Kau makhluk Tuhan, aku makhluk Tuhan. Kau makhluk Allah, aku makhluk Allah. Tolonglah buka pintu. Tak adanya. Pintu tu tak terbuka pun. Masih terkurung diorang dalam tu. Sampailah si ayah balik. Ayah minta izin dengan tuan rumah untuk pecah pintu. Dan akhirnya pintu tu dipecahkan. Ayah dia marah betul. Ayah dia bukan biasalah ayah lah kan. Bukanlah biasalah ayah, maksudnya ialah orang tua kan. Dia tak adalah nak nyalah, ini semua salah jin. Taklah. Dia akan salahkan si anak kan. Inilah Mika kan abang. Kenapa Mika kurung adik-adik dekat dalam ni? Jadi Mika pun tak boleh nak melawan. Dia pun memang salah dia sebab bawa main adik-adik dalam bilik dan tu kunci.
Dan dia dalam keadaan kecewa-kecewa tu, dan dia rasa macam tak puas hati, dia pergilah lepas kena marah dengan bapak dia tu, malam dia pergilah cari kunci. Kunci yang katanya hilang. Tapi cari tak payah cari. Waktu Mika masuk je dalam bilik perempuan, buka lampu, memang kunci tu ada dekat tombol pintu. Cuma pada waktu kejadian, kunci tu tak ada. Jadi pada esoknya Mika cakap dengan ayah dia, dengan mak dia apa yang berlaku. Mak bapak dia percaya, sebab mak bapak dia pun mengalami peristiwa yang lebih kurang sama yang tak diceritakan pada anak-anak, dan akhirnya mereka semua berpindah keluar daripada rumah tu. Ada sekali-sekala juga Mika akan lalu ke depan rumah tu dan tengok keadaan rumah tu. Katanya sekarang rumah tu dah jadi kedai runcit, lebih kurang macam tu lah. Nanti orang-orang kampung Mentiri boleh komen kat bawah. Kalau ada orang kampung Mentiri, komen dekat bawah. Kalau ada, angkat gambar, kongsi. Nanti abang boleh kongsikan dengan semua. Best juga kan kalau dapat tengok kat tempat kejadian, kalau dibenarkan. Sebab kalau dalam Malaysia susah sikit nak bagi gambar. Takut nanti kan, yelah, abang pun daripada Malaysia kan takut cari. Kalau gambar tu daripada Brunei, tak adalah kita ramai-ramai pergi Brunei cari rumah tu kan. Cuma orang Brunei je lah yang boleh tengok. Jadi kalau ada siapa-siapa yang berasal daripada kampung Mentiri, tahu tentang cerita ni atau tahu tentang rumah yang abang maksudkan, bolehlah komen-komen kat bawah. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Abang minta maaf kalau di atas banyak kekurangan sewaktu abang bercerita, tersasul, tersalah cakap. Abang minta maaf sangat-sangat. Inilah abang akan cuba perbaiki dengan dia akan datang. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak ucapkan selamat hari jadi kepada Nur Fatin Nabilha. Hari jadi yang ke-22 jatuh pada 2 hari bulan 6 hari tu. Abang minta maaf sangat-sangat terlambat wish. Abang doakan semoga dipanjangkan umur, murahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan dan diberikan rahmat dunia akhirat daripada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya ucapan ini diminta oleh adik Nur Fatin Nalbiha. Minta abang wishkan untuk akak dia, sebab dia kata setiap kali akak dia nak pergi kerja, balik kerja, selalu tengok muka abang jadi kat video. Jadi terima kasih sangat-sangat sudi jadi sebahagian daripada keluarga besar Josie Pelipur Lara, dan selamat hari jadi kepada Nur Fatin. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.